Assalamualaikum, bersama saya Fikri Ibrahim dan saya Najwa Akila dalam program Undang-Undang dan Hak Anda. Jawapannya di sini. Baik, minggu ini tajuk kita manipulasi fakta. Sangat menarik tajuk kita ya, sangat menarik. Ya, betul dan sangat bahaya. Sebab apa? Sekarang ni semua di hujung jari. Betul, teknologi kita moden. Betul, nak rakam di hujung jari, nak sampaikan berita di hujung jari, sampai tak semak langsung kesahihan berita tu. Sebab itulah kita sarankan kepada semua, semak dulu kesahihan tu baru sebarkan. Ya, betul. Jadi untuk membincangkan topik kita pada hari ini, kita ada dua panel yang sangat bertauliah dalam isu ini. Siapa kita ada yang pertama, Fikri? Yang pertama kita ada peguam bela dan peguam cara, Encik Muhammad Syakirin Syazwan Muhammad Nayan. Apa khabar? Ya, saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana dengan Cik Fikri dengan Cik Najwa? Sihat, Alhamdulillah. Siapa seterusnya menemani Encik Syakirin kita? Kita ada Encik Nizam Abdullah, seorang yang saya sangat nanti-nantikan ya. Timbalan Presiden Persatuan Wartawan dan Penulis Hiburan Malaysia, WHAM, dan pengarang M-Star. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya, saya berasa berdebar-debar berada di sebelah orang yang hebat dan popular. Janganlah malu. Kena bodek sikit. Kena saya kat sini. Baik, Cik Syakirin. Saya nak mulakan dengan Cik Syakirin. Teruja saya hari ini tajuk kita memanipulasi fakta. Ya, betul. Okay? Tajuk ini berkait rapat dengan kita, kehidupan seharian kita. Kalau boleh saya nak tanya Cik Syakirin, ada tak akta yang melindung sesuatu pihak tu daripada fakta yang dikeluarkan daripada dia dimanipulasikan? Okey, terima kasih Cik Fikri ya. Jadi akta kalau dekat Malaysia ni kalau kita nak sebut banyak kan. Jadi kita rangkumkan untuk konteks pada hari ini sajalah. Jadi untuk manipulasi fakta ni akta-akta yang berkaitan saya boleh nyatakan paling kurang 3 lah. Okey, yang relevan kan. So salah satunya adalah akta komunikasi dan multimedia. Sebab sekarang ni kita banyak social media ni banyak sangat kan. Ada orang boleh tekan satu dia dah sebar macam-macam semua. So ada akta dalam ni section-sectionnya yang contohnya section 211 atau 233 yang bagi perlindungan kepada orang yang menjadi mangsa kepada manipulasi fakta tersebut kan. Itu adalah satu saluran ataupun cabang lah. Ada 2 lagi kita boleh ikut. Kalau contoh perundangan kita ada 2 cabang kan. Ada jenayah, ada civil. Kita ada 2 akta lagi, ada kanun kesiasaan. Kesiasaan juga ada memperuntukkan fitnah dan juga akta fitnah itu sendiri. Daripada Encik Nizam sebagai seorang wartawan dan juga pengarang M-Star. Jadi Encik Nizam rasa apakah langkah pertama yang patut seseorang individu itu lakukan apabila mendapat sesuatu informasi itu? Okey, ini menjadi satu amalan ya kepada pengamal media yang qualified maksud saya. Setiap kali kita mendapat sesuatu informasi atau maklumat, perkara pertama sekali kita perlu mendapatkan fakta yang betul bersesuaian dengan konsep atau pegangan seseorang wartawan itu. Laporan perlu berasaskan kepada 5W1H, menyatakan supaya fakta tadi itu lengkap, komplit lah. Walau bagaimanapun kita kadang-kadang ada sedikit kekilafan di fakta tu. Ada mungkin dari segi time dia ke tak betul ke apa ke ya, kerana kita tidak mendapat kerjasama daripada sumber tadi ya. Tapi kalau sumber tadi memberi kerjasama dalam setiap soalan yang kita kemukakan, yang memberi info yang tepat, maknanya tidak akan berlaku fakta yang tidak tepat dalam penerbitan media. Cuma saya nak jelaskan dekat sini, dekat penonton di rumah, kalau kita buat sesuatu berita, keluarkan sesuatu berita itu bukan rahsia negara, sebagai pemain media ada hak untuk mengeluarkan berita tersebut tanpa keizinan sumber itu, betul? Betul. Ya, jelas di rumah? Baik. Saya nak teruskan Encik Syakirin. Misal kata ada satu video orang rakam, dia cakap berkenaan Encik Syakirin. Encik Syakirin tu jangan korang tak tahu, dia tu macam-macam. Adakah benda tu Cik Syakirin boleh ambil tindakan kepada dia sedangkan beliau tidak menerangkan secara terperinci apa kesalahan Cik Syakirin? Contoh macam Cik Fikri kata tadi, ada mengatakan sekian-sekian berkenaan dengan saya. Jadi maksudnya ada sebarang komen lah yang berdasarkan ni. Mungkin benda tu akan memberi persepsi kepada orang lain yang bila tengok video tersebut akan macam okey, Cik Syakirin ni macam ni tak handsome pun contohnya lah kan. So bila walaupun dia tak terangkan secara terperinci. Betul.
Cuma tapi walaupun terperinci macam mana tu bergantung kepada kata-kata yang dikeluarkan oleh Encik Fikri sendirilah apa semua kan. Jadi kalau lagi panjang sebenarnya kalau hak undang-undang ni kita sebagai orang awam lagi pendek kita cakap lagi eloklah sebenarnya. Tapi bagaimana pula dengan hukuman yang boleh dikenakan kepada orang yang memanipulasikan fakta ni? Untuk berkenaan bila kita bercerita tentang hukuman ni selalunya kita fokus kepada undang-undang jenayah. Sebab bila undang-undang sivil ni dia tak ada hukuman sebenarnya. Dia macam lebih kepada bila kita saman orang kita nak dapatkan hak kita balik. Okey. Jadi kita fokus pada hukuman tadi. Hukuman kita fokus pada undang-undang jenayah yang mana seperti saya cakap tadi ada dua akta. Itu akta kanun keseksaan, Akta jenayah. akta jenayah. Okay, saya dah pandai. Betul. Tadi akta tahu, saya sekarang dah tahu. Jadi yang kedua is akta komunikasi dan multimedia. Jadi saya ringkaskanlah untuk kanun keseksaan ni kalau contohnya orang tu menyebarkan dan tertakluk pada fitnah, hukumannya boleh dikatakan sampai 5,000 juga. Dah ada penjara 2 tahun. Dan kalau contohnya akta komunikasi dan multimedia, hukuman dia boleh maksimum 50,000. Jadi banyak. Sekarang kita tahu ada JNN, Jabatan Netizen Negara macam Encik Nizam cakap kan. Berita tu dah tak terkawal. Semua cuba nak menjadi wartawan. Mungkin adakah ini semata-mata populariti ataupun cuba membantu? Apabila wujudnya sosial media ni memberi ruang kepada semua orang untuk menulis konten kandungan di sosial media ataupun di media masing-masing. Tapi saya ingin jelaskan kepada orang awam, jika nak merujuk sesuatu fakta yang betul, sila merujuk di tempat yang betul. Kita banyak dapat mesej-mesej ataupun WhatsApp berantai, kononnya ada artis meninggal dunia, ada artis sakit dan sebagainya kan, artis kahwin, sorok dan sebagainya kan. Tapi yang menjadi tugas wartawan lebih berat ialah kita ni wartawan terpaksa melakukan nak pergi dapatkan kesahihan sumber tu. Jadi kita akan buat kerja lain pula lah. Dia ada arti kata macam ni, kau yang buat kerja yang tak betul, kami yang kena bersihkan. Jadi itu memang tugas kita untuk mendapatkan fakta. Jadi saya nasihatkan kepada orang awam, apabila kita dapat sesuatu info, rujuk kepada mana-mana media yang kita qualified media industri untuk pastikan statement itu atau betul pada, sebab kita akan dapatkan kenyataan yang betul untuk kita terbitkan. Betul, itu sangat penting ya Fikri. Penting. Saya nak tanyalah, kalau kita dah tanya pada panel-panel kita, sekarang saya nak tanya pada awak. Pernah tak isu sebegini jadi pada awak, sebab awak kan figur public? Pernah jadi. Ada 2 kes. Yang pertama saya dah tanya kepada Cik Syakirin. Yang kedua saya nak tanya Cik Nizam selepas ini. Tapi sebenarnya untuk panel kita, Akila ada buat satu video khas kepada penonton di rumah dan panel kita. Video apa tu? Ya, video di mana di tempat lokasi awam kita ada bertanyakan orang-orang awam tentang pendapat mereka dengan isu ini. Mari kita saksikan. Hai, kita daripada Panas TV. Sekarang kita akan terjah seorang artis yang sedang hangat memperkatakan isu tentang memukul-utama wanita. Siapa artis tu kita terjah sekarang. Hai Encik Zaris. Okey, sekarang saya nak tanya pasal isu Encik memukul-utama wanita. Betul ke tak? Lagi satu, kenapa Encik dah kurang upload apa-apa isu tentang peribadi Encik kat media sosial sekarang? Okey. Minta maaf ya. Sekarang hati saya dalam tekanan. Moral dia sangat jatuh sekarang. Tunggu kami buat laporan polis, tunggu kami punya sidang media ya. Tapi Cik, berita ni sedang hangat kan, viral video. Terima kasih Cik. Nanti tunggu sidang media kami. Encik, nampaknya kita tiada tindak balas daripada artis berkenaan. Tak apa, kita tengok isu ni, tak lama lagi kita tengok dan kita akan terjah mereka ke tempat lain pula. Okey, check it out. Manipulasi fakta ni sebenarnya zaman sekarang ni tak salah kan. Ni kalau dia untuk hiburan je kan. Bagi saya ada baik dan buruk je lah. Saya rasa manipulasi fakta ni dia macam putar belit. Orang yang cakap betul jadi yang salah. Orang yang salah jadi yang betul. Kalau baik tu macam tu ramai tontonan, viewers kan, nak like, nak share semua kan. Itu baiklah. Dia sama je macam dengan fitnah tu saya rasa. Sebab kalau kata-kata fitnah ni, ada setengah orang dia rasa benda tu proper lah untuk dia, kelebihan dia ke apa. Tapi katanya saya sendiri, fitnah ni tak bagus. Tapi kalau yang buruk tu yang libat kematian, bagi yang tu saya tak setuju lah. Selain kata orang yang hidup kata mati kan.
Itu bagi saya memang saya sangat-sangatlah tak setuju. Pada masa kini, sudah menjadi satu kebiasaan bagi sesetengah pihak untuk menghangatkan lagi isu semasa tanpa mengesahkan kesahihan fakta tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai manipulasi fakta. Namun demikian, bagi orang awam di luar sana, apakah yang dimaksudkan dengan manipulasi fakta? Dan sejauh manakah manipulasi fakta ini dapat memberi kesan yang buruk kepada penerimanya? Apakah hak mangsa dan juga orang yang mengalami situasi sebegini? Bak kata pepatah Melayu, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Mari kita bersama dengan Fikri Ibrahim dan panel-panel jemputan kita di studio untuk mengulas isu ini dengan lebih lanjut. Ya, video tadi tu Akila berkenaan seorang selebriti yang cuba ditemu bual oleh seorang wartawan, tapi dia tak nak, cuba mengelak. Ya, betul. Soalan ni saya nak tanya dengan Cik Nizam, kita berkait rapat. Cik Nizam, adakah kadang-kadang mereka tak selesa untuk berkongsi sesuatu dengan media kerana bimbang akan mungkin orang panggil kenyataan tu berlaku salah faham, dimanipulasikan fakta itu. Kadang saya faham, bukan pemain media cuba nak manipulasikan fakta tu, cuma fakta tu tak dapat secara keseluruhan. Sampaikan berita tu terpaksa disampaikan secara mungkin berperingkat separuh, atau macam mana Cik Nizam? Okey, biasanya kalau situasi tu, macam biasanya kalau dalam industri hiburan, artis dengan wartawan tu sebenarnya mengenali. Mereka kenal sebenarnya, baik sebenarnya. Tapi tidak akan menjadi masalah, tidak akan wujud kalau macam artis itu memberi kerjasama. Dia walaupun tidak secara keseluruhan ya informasi yang akan dikongsi mengenai kisah peribadi sebagainya, dia boleh memberi sebahagian. Kerana saya selalu bercakap kepada artis, apabila seseorang artis itu bertemu seorang wartawan, di belakang wartawan itu ada sejuta orang. Jadi bayangkan sejuta yang akan melihat kita, menonton kita, membaca kisah kita. So macam mana kita nak menggunakan medium itu untuk menunjukkan kita baik, untuk menunjukkan kita jahat, semuanya bergantung pada individu sendiri. Kerana kita media ni akan melaporkan situasi yang berlaku. Contoh macam video tadi misalnya kan ya. Walaupun artis yang berkaitan tak nak bagi kerjasama dari segi informasi, tapi kita sebagai wartawan kita tetap kena balik ke office untuk menghasilkan berita. Berita yang dapat dihasilkan berdasarkan video tadi adalah situasi yang berlaku itu. Kita panggil situation writing. Yang mana kejadian yang berlaku berdasarkan pengamatan mata wartawan. Wartawan boleh menulis dalam kejadian itu, artis memang tidak mahu memberi kerjasama. Bila kita mengaju soalan ini, dia menjawab soalan ini. Ia fakta. Tapi kalau dari segi undang-undang, Cik Syakirin, adakah seseorang itu baik dia selebriti ataupun orang awam, bila dia dirakamkan video tu, dia ada hak untuk cakap, jangan rakam video saya. Ataupun selepas dirakam, individu tersebut ada hak untuk ambil tindakan undang-undang. Okey, jadi untuk semua orang awam, kita ada hak. Yang mana kalau contohnya muka, mungkin biodata kita, atau maklumat personal, itu semua adalah satu perkara yang atau butiran yang dilindungi oleh Akta Protection, kita panggil PDPA, okay, Public Protection Act. Dan perkara tersebut kalau nak disclose kena dapatkan permission ataupun persetujuan daripada empunya badan tersebut. Okay. Jadi saya juga tertarik pada video tadi dan juga apa yang diceritakan oleh Cik Nizam tadi. Jadi situasinya seperti mana ada wartawan yang cuba untuk merungkai kan kisah di sebalik ni kan. Jadi aspek perundangan ni yang terkait juga, saya cuba simpulkan bahawa peruntukan undang-undang juga ada memperuntukkan untuk aspek jurnalisme. Contohnya Akta Fitnah, kita ada panggil satu, kita panggil dalih halah, kita panggil defense kita lah kan, tiba-tiba. So benda ni kita panggil qualified privilege. Jadi contohnya wartawan, dia ada obligasi. Tugas dia untuk saya nak kena cerita kepada orang awam. Jadi obligasi saya kat situ. Jadi bila saya cakap, saya sampaikan perkara tersebut kepada orang awam, contohnya macam empunya badan nak kata macam saya tak bagi izin apa, tapi Cik Nizam sebagai wartawan ataupun orang lain boleh menggunakan satu pembelaan tersebut. Cakap saya punya tugas adalah macam ni. Jadi saya tertakluk pada qualified. Saling berkait rapat. Betul. Betul Cik Nizam? Ya betul. Cuma yang tak betulnya lah Jabatan Netizen Negara itu tadi betul, ya. Kerana dalam menyampaikan maklumat macam Encik Syakirin sendiri pernah handle kes Rita Rudaini ya, dalam penyebaran maklumat yang tidak betul daripada netizen tadi. Maknanya mereka betul. Jadi mereka tu macam Encik Fikri pun pernah terkena juga ya dalam kes yang PKP baru ni kan ya. Sebenarnya wartawan tak tahu pun kisah itu, tapi netizen tadi yang membongkarkannya. Tugas wartawan pula untuk mendapatkan Encik Fikri untuk mendapatkan kesahihan berita yang disiarkan. Pihak media cuba melaporkan benda yang sebenarnya tetapi disalah
tafsir oleh masyarakat itu sendiri. Dan benda itu sangat bahaya, sebab tu jangan sebar kalau tak pasti. Betul. Cik Akila, bukan kita je nak tanya soalan sebenarnya. Warga net kita pun nak tanya, Jabatan Netizen Negara. Jadi, Cik Akila, silakan. Jadi, kita baca soalan yang pertama. Apa tips untuk mengelak dari menjadi salah seorang penyebar berita palsu? Ini mungkin kita bertanyakan kepada Cik Syakirin lah. Apa pendapat Cik Syakirin? Cik Syakirin, simpan jawapan tu. Jawab selepas ini. Baik, Cik Syakirin, silakan jawab soalan kita yang pertama. Apa tips untuk mengelak dari menjadi salah seorang penyebar berita palsu? Sebelum kita menyebarkan satu perkara tersebut, perlu menyemak. Paling kurang pun saya sebagai pengamal undang-undang, saya boleh advise mungkin contohnya kalau sekarang isu kita ada isu mungkin pandemik kan. Jadi banyak orang sebarkan pasal SOP, tapi kadang-kadang tak betul kan. Jadi apa yang mungkin kita boleh buat sebelum kita menyebarkan perkara tersebut, kalau contoh berkenaan SOP, kita cek dengan official page MKN, Majlis Kesempatan Negara. Kalau contohnya ada berita pasal berkenaan dengan artis daripada media sekian-sekian apa semua, dan mungkin kita boleh buka ataupun tanya kepada Empunya Badan ataupun kita buka official page artis tersebut. Cek daripada situ. Okey. Soalan kedua, Fikri? Okey. Kalaulah saya bacalah, andai kata saya sebagai mangsa fitnah di internet, bagaimanakah cara untuk membubarkan cerita tidak sahih itu? Apa jalan terbaik yang saya boleh lakukan? Ini menarik. Saya nak tahu ni. Yang pertama sekali, Encik Fikri boleh membuat kenyataan balas lah untuk kita siarkan balik kenyataan yang sahih daripada Encik Fikri. Tapi sekiranya ada fakta-fakta yang dulu yang ingin kita hapuskan, kalau macam tu kita perlu mendapatkan perintah mahkamah, betul? Untuk kita, kalau mahkamah bersetuju untuk kita hapuskan berita-berita macam itu, maknanya kita kena ikut. Tapi dia hapus macam tu sajalah, tak ada ganti rugi ke? Itu kalau kena saman. Kalau saman bergantung pula kepada sama ada siapa yang bersalah dalam tu. Sebab itu kalau kita baca dalam tulisan, kita perlu guna ayat dakwaan, dikatakan, dipercayai. Ayat-ayat itu ada ayat penyelamat untuk kita menjustifikasikan dalam setiap konten kita tu. Macam tu. Baiklah, menarik. Menarik, memang luar biasa. Luar biasa. Banyak persoalan-persoalan terjawab. Saya pun tak tahu selama ni kan, macam mana kita nak pastikan sama ada ini adakah kita ada hak untuk mengambil tindakan ataupun ini tak ada hak, ini sekadar kenapa? Cakap pasal tindakan, tadi kita ada bertanya Encik Syakirin tentang tindakan yang boleh diambil kepada orang yang memanipulasikan fakta. Tapi bagaimana pula dengan orang yang menyebarkan fakta ini? Okey, sebagai contoh, berita tu datang daripada saya. Okey, saya dah terbitkan dia melalui mungkin forum saya, mungkin social media saya. Tetapi Cik Akilah pula sebarkan, dia pula beria-ria sebarkan. Saya pula kena? Dia kena ke? Tak kenakan tindakan? Berdasarkan seperti mana yang saya cakap tadi, Akta Komunikasi Multimedia dah merangkumi berkenaan dengan penerbitan dan juga penyebaran berita palsu. Okay? Jadi sekarang ni orang awam kebanyakannya rakyat Malaysia lah. Okay. Mereka ni mungkin kurang arif berkenaan dengan definisi. Jadi ada cakap bila berita palsu je fitnah. Berita palsu je fitnah kan. Jadi berdasarkan undang-undang, fitnah tersebut mesti berita palsu tersebut disebarkan. Jadi kalau saya cakap pada Cik Fikri saja berkenaan dengan isu yang palsu ni, tak sebar pun, tak fitnah lah sebenarnya. Jadi tapi maksudnya boleh diambilkan tindakan juga tapi kepada penyebar. Tertakluk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia tadi. Cik Izam, minta maaf saya nak tanya satu soalan Cik Izam. Cik Izam sebagai pemain media, saya rasa hubungan antara figura dengan masyarakat, Cik Izam dapat rasakan benda tu lebih rapat daripada kita kan. Cik Izam rasa sejauh mana kesan berita palsu ini kepada suatu pihak ataupun individu? Okey, berita palsu tu sebenarnya kalau yang tak betul, artis mati ke dan sebagainya, memberi kesan mendalam kepada orang yang terkena tu. Jadi saya menasihatilah kepada pemain media sosial, kalau nak update status, lebih baik update status berkenaan diri sendiri saja. Tak perlu nak kait-kait dengan orang lain. Kerja-kerja tu biar kami yang buat. Kerana kita akan dapatkan fakta yang betul dalam setiap penerbitan kita. Macam orang Kedah kata, jangan KT. Yang kepala tahu. Kalau tak tahu, buat tak tahu. Tak semua benda kita tahu. Saya tak tahu. Saya tahu, saya tak tahu. Akilah mungkin soalan satu?
Oh, tak ada. Saya dah habis Awak dah habis soalan. Tak apa. Saya nak tanya soalan terakhir kepada dua-dua panel kita, mungkin secara ringkas kesimpulan ataupun nasihat kepada kita punya penonton hari ini, apa yang patut buat, apa yang tak patut buat mengenai penyebaran berita palsu ni. Saya mulakan dengan Cik Nizam dulu. Okey, penyebaran berita palsu, berita-berita yang tak betul ni sebenarnya tak boleh dibendung lagi kerana kita pun faham sekarang dah akhir zaman kan ya. Berita-berita palsu akan tersebar dengan meluas. Jadi kita kena tengok channel mana yang untuk kita dapat kesahihan tu, di tempat mana yang betul. Jangan mudah kita percayai kerana yang merosakkan bukan kita saja, kepada individu tu sendiri. Cik Syakirin. Seperti mana yang dikatakan Cik Nizam, saya bersetuju juga. Yang mana sekarang ni sebab kita ada saluran sosial media kan yang meluas, tak boleh nak kontrol. Betul. Jadi apa daripada aspek perundangan, kalau kita nak buat something tersebut tu, kita kena fikir. Kalau kita berada di pihak yang satu lagi tu, apa persepsi, apa perasaan, apa efek kepada dia. Letakkan diri kita di tempat betul. orang. Jadi bila kita rasa macam okey, kalau saya cakap macam ni A, orang ni akan rasa macam ni, jadi elakkan perkara tersebut. Kalaulah saya tu nak kongsikan sesuatu perkara tu, selain daripada MKN dan sebagainya, macam mana kita nak tahu, betul-betul lah berita ni betul pasti, baru aku nak kongsikan berita itu? Biasa kita rujuk pada sumber yang sahih lah. Di mana sumber sahih tu di mana? di media selalunya, media yang betul. Sebab peranan kita macam tu untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang betul untuk kita siarkan. Nasihatkan kepada di luar sana yang mungkin mementingkan populariti daripada Ya, kesahihan. betul. Sebelum kita nak cari followers yang tinggi untuk dapatkan engagement yang banyak di social media, kita kena pastikan setiap tulisan kita itu tidak menyebabkan kita terkait dengan isu-isu disaman di mahkamah, itu saja. Ingat bila dah mahkamah tu, na'udzubillah. Ya. Terima kasih Cik Nizam, terima kasih Cik Syakirin sudi bersama kita pada hari ini. Kila, banyak benda yang kita dapat, banyak perkongsian yang bermanfaat kepada kita dan juga kepada masyarakat di luar sana. Betul. Bak kata pepatah, kerana mulut badan binasa. Jadi saya Fikri Ibrahim mengundurkan diri. Dan saya Najwa Akila. Jumpa lagi. Assalamualaikum.